Okay, alright. So setiap case yang kita belajar ni akan digunakan dalam subtopik yang seterusnya lah. Okay, so kita ada belajar case 0/0 which is factorize atau multiply by conjugate. Case yang ketiga ini cara yang sama kita belajar untuk cari vertical asymptote. Okay, which is kamu jumpa case A/0 lah. And then untuk x approaches to positive or negative infinity pula kita ada case 4 and case 5 which is ini kita guna pula untuk cari horizontal asymptotes. Okay, so basically ini ialah benda yang sama dengan 8.1. So apa yang kita akan belajar di hari ini ialah continuity, okay, untuk 8.3. So dekat sini ada 3 point, okay, 3 benda yang akan menunjukkan continuity kita. Okay, kita pergi kepada, okay. Right, so apa itu continuity? Kita ada 2 learning outcome dekat sini. Kita tengok first sekali continuity at a point. Okay, so a function y is continuous at point x equals to c if only if it meets all 3 of the following conditions. So kalau sesuatu function tu continuous, kita kena ada 3 condition ni lah. Okay, so kalau dia suruh show that fx is continuous, so kita kena tunjukkan ketiga-tiga benda ni. So yang pertama, f is defined at f is defined at c. Apa maksud f is defined at c ni? Maksudnya kalau kita substitute kan nilai x equals to a, kita dapat c lah. Itu je cerita dia. Okay. Second ni ialah limit exists. Okay, kamu dah belajar existence of limit which is limit daripada sebelah kanan mesti kena sama dengan limit di sebelah kiri. So condition yang kedua ni apa yang kita belajar dekat existence of limit. Okay. Condition yang ketiga ini ialah limit kamu yang di nombor 2 ni, okay, dia kena exist lah untuk dia continuous. Mesti kena sama dengan nombor 1. Okay, senang cerita nombor 3 ni ialah nombor 1 mesti kena sama dengan 2. Okay, so cerita panjang-panjang mungkin tak faham, kita terus buat example kita. Okay, so ini melalui graph. Okay, so daripada graph tu dia suruh discuss the continuity at point x equals to 1, 2, 3. Okay, sekejap sebelum tu saya lukis sikit. Apa maksud continuous tu? Contoh kalau kita tengok daripada graph, kalau graph saya bentuknya begini, okay, so ini continuous lah. Okay, sebab tak ada apa-apa yang memisahkan semua graph kita. Okay, kalau saya punya graph bentuknya begini, ada asymptote pula dekat sini, dia bentuknya macam ni. Macam graph yang kita lukis semalam. Okay, so ini not continuous ataupun discontinuous, benda yang sama. Okay, so biasanya graph yang ada asymptote dia discontinuous lah. Okay, contoh lagi kalau saya ada graph macam ni pula. Okay, so ini graph continuous. Kalau saya ada graph macam ni pula, open. Okay, biasanya untuk piecewise function, so kalau dekat sini point ni, contoh ini adalah point A. Dekat point A open untuk kedua-dua function ini, so ini discontinuous. Okay, so daripada graph ini cerita continuity. Okay, so let's see. Example 20, tapi sekarang untuk graph ni dia tak bagi function kat kita, dia just suruh discuss point continuity at point x equals to 1, 2, 3. So kita kena buat satu-satu. Okay, kita tengok at x equals to 1. Okay, at point x equals to 1. So dia kena obey 3 conditions dekat sini. So check condition kita yang pertama. Okay, condition yang pertama ialah F1. Okay, so tengok daripada graph, ini ialah 1 kita. Ini 1 kan? So ini 1 kita. F1 equals to apa nilai 1 dekat 1? Which is 0 lah. Apa nilai y dekat 1? Which is 0. So kita tahu F1 equals to 0. So ini maksudnya F is defined at x equals to 1. Okay. Senang cerita. Sorry. Ini at x equals to, boleh lah. At c ataupun x equals to a lah. Senang cerita kalau kita masukkan nilai x kita, ada nilai y. Okay, ada nilai y. Okay, itu condition yang pertama. Condition yang kedua, kita nak cari limit sebelah kiri dan sebelah kanan. So limit fx when x approaches to 1 from the right. Okay, 1 from the right. Ini satu kita bahagi 2. Okay, satu di sebelah kanan ada grafnya.
Okay, graph yang menuju ke 1 which is apa nilai y dia? 1. Okay, so this one is equal to 1. How about limit fx when x approaches to 1 from the left? 1 from the left. So di sini 1, daripada sebelah kiri 1 ada graf ini. Okay, tapi graf kita menuju ke y sama dengan kosong. Okay, so ini sama dengan kosong. Which is condition existence of limit kita tak exist. Okay, so kena buat conclusion. Okay, macam mana kamu buat existence of limit sebelum ni? Macam tu jugalah. Since limit fx when x approaches to 1 from the right is not equals to limit fx x approaches 1 from the left, limit fx when x approaches to 1 does not exist. Okay, so pergi kepada condition ketiga, which is tak perlu cari condition ketiga. Okay, bila condition kamu yang kedua tu limit kamu does not exist, obviously dia takkan samalah dengan nombor 1. Okay, also kena buat lagi conclusion, fx is discontinuous at x equals to 1. Alright, simple je. Itu je cerita continuity sebenarnya. Tengok, x kamu sama dengan apa? Condition nombor 1. Kiri dengan kanan, kalau condition 1 sama dengan condition 2, dia continuous. Okay, so let's see at x equals to 3 pula. At x equals to 3. Okay, so condition nombor 1. Limit, f3 is equals to, okay, tengok pula nilai yang x equals to 3. Okay, berapa nilai y kamu dekat sini? 2. Okay, f3 is equals to 2. Okay, so kita boleh tulis f is defined at x equals to 3. Okay, condition nombor 2. Kita nak cari limit fx when x approaches to 3 from the right. Kita nak cari limit fx when x approaches to 3 from the left. Okay, kita tengok 3 from the right dahulu. So ini nilai 3, di sebelah kanan 3 ini ada graph. So di sini menuju ke y sama dengan 2. Okay. How about limit x approaches to 3 from the left? Ini 3 kita daripada sebelah kiri. Ada graph dekat sini also menuju ke 2. Okay, sama dengan 2 juga. So kita boleh buat conclusion yang ketiga. Okay, so condition yang pertama dapat 2. Condition, okay, ini pun kita boleh buat conclusion dulu. Limit fx when x approaches to 2 from the right is equals to limit fx when x approaches to 2 from the left. Then jangan tulis limit fx when x approaches to 2 exists. Okay, kita kena tulis lah apa limit dia. Equals to 2. Okay, jangan tulis exist je. Apa nilai dia. So equals to 2. Equals to 2. So condition nombor 1 dapat 2. Condition nombor 2 dapat 2. Which is kita boleh buat conclusion untuk nombor yang ketiga pula. Limit fx when x approaches to 2 is equals to f3. So we have fx is continuous at x equals to 3. Boleh faham? Okay ke? Okay. Boleh faham. Okay. So untuk x equals to 2 nanti kamu try lah buat sendiri. Okay, at x equals to 2. Alright. So itu cerita continuity. Senang je sebenarnya. Okay. Okay, tadi pakai graph. Okay, which is tak ada function pun. Sekarang kita nak pakai function lah. Okay, which is ada piecewise function. Sebenarnya sama dengan apa yang kamu belajar sebelum ni, konsep dia.
Okay. So kita gabungkan apa yang kita dah belajar dekat continuity dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni dengan apa yang kita dah belajar dekat chapter 5 piecewise function. Okay. So example 21. Determine whether the function f is continuous. Nampak perkataan continuous dekat situ? Dalam kepala kamu mesti kena ingat 3 condition. Okay, nombor 1, f a equals to c. Okay, ada nilai. Nombor 2, limit kiri mesti kena sama dengan limit kanan. Nombor 3, nombor 1 mesti kena sama dengan nombor 2. Okay, so sekarang this question asks for x equals to 1, x equals to 6, x equals to 10. Okay, so kita akan buat untuk semua lah. Saya tak naklah buat untuk semua, saya buat untuk 2 je lah, 1 dengan 6. Okay, so piecewise function, saya cakap jenis macam mana pun tolong buat number line. Okay, tolong buat number line. Sebab saya tak nak ada careless mistakes bila tengok piecewise function. Okay, biar jelas kamu punya nampak function kita ini 3x. Ini, sini bukan 3, sini tak ada function. Kejap, berapa banyak 1 ada ni? Sini 6, 10. Okay, so between 1 to 6 is 3. Between 6 to 10 is x square minus 3. Okay, just to be careful buat number line supaya kamu jelas nampak ada ke tak ada function dekat situ. Okay. First thing first, kita nak cari untuk x equals to 1. At x equals to 1 dahulu. Okay, so condition yang pertama, f1 equals to. Okay, equals to maksudnya dekat x equals to 1. So kita nak tengok dekat mana? Tengok dekat tanda equal. So tengok piecewise function kita yang ada tanda equal dekat 1. So bukan yang inilah. Okay, so kita tengok yang ini. Okay, so condition yang pertama ni bila kamu tengok function yang ada tanda equal. Okay, kita ambil function yang ada tanda equal. So equals to 1 dekat sini, so function dia ialah 3x. Okay, so kita gantikan 3 times 1 equals to 3. Okay, so f is defined at x equals to 1. So ada value. Selesai. Nombor 2, kita akan cari limit from the left from the right. Supposedly tak ada masalah sebab kamu dah biasa buat. Okay, so ini nombor 1 kita. From the right is here, from the left is here. Okay, so kita ada limit fx when x approaches to 1 from the right. Function kita ialah 3. Berapa jawapan dia kalau 3 kat situ sahaja? Jawapannya apa? 3. Okay, so 3. Alright, so next kita cari limit fx when x approaches to 1 from the left. Okay, so 1 from the left function kita ialah 3x. Okay, so limit 3x when x approaches to 1 from the left, ganti masuk 3 times 1, kita dapat 3. Okay, jangan lupa conclusion D, condition yang kedua, since limit fx x approaches to 1 from the right equals to limit fx x approaches to 1 from the left, limit fx x approaches to 1 equals to 3. Okay, jangan tulis exist, tulis nilai dia. So sekarang kita tengok yang ketiga. Condition yang ketiga, condition nombor 1 mesti sama dengan nombor 2. Okay, so which means dua-dua tu sama. F1 is equals to limit fx when x approaches to 1 which is equals to 3. Therefore, f is continuous at x equals to 1. Simple je. Sama je konsep macam tadi, bezanya tadi kita guna graph, sekarang kita guna piecewise function. Okay. Okay, kita tengok at x equals to 10. At x equals to 10. Yang 6 ni kamu boleh try sendiri . Okay, condition yang pertama. F10 equals to, okay,
cari nilai 10, sini saja nilai 10-nya. Okay, make sure ada tanda equal dekat sini. So inilah kamu punya function, x square minus 3. Okay, so gantikan 10 square minus 3. So we have 97. Okay, selesai condition pertama. Condition kedua, limit fx x approaches to 10 from the right. Limit fx x approaches to 10 from the left. Okay, so kalau kamu tengok nilai 10 dekat sini, ini nilai 10. Okay, saya pernah bagi tahu, saya pernah cerita. Tapi dekat konsep, dekat soalan yang saya pernah bagi, saya letak ini ialah contoh x greater than 6. Okay, which means semua nilai untuk greater than 6 sampai ke infinity, function dia ialah ini. Contoh, itu soalan yang saya pernah bagi. Tapi kalau kamu perasan dekat sini, function kita stop di 6 to 10. Sampai 10 sahaja, x square minus 3. Okay, so kita nak cari 10 from the left, 10 from the right. So ini ialah 10 from the right, ini ialah 10 from the left. Okay, so 10 from the left kita ada x square minus 3. Kita masukkan terus dulu. So limit berapa tadi? X square minus 3. X square minus 3 when x approaches to 10 from the left. So 10 square minus 3 we have 97. Okay. Kamu rasa 10 from the right jadi apa? Apa function yang kita nak masukkan untuk 10 from the right? Hmm. 10 from the left kita ada x square minus 3. Tapi function x square minus 3 hanya untuk 6 to 10 sahaja. 10 from the right ada function tak? Ke function dia 0? Ada function? Tiada, Miss. Tiada function. Okay, bukan 0 pun. Okay, tak ada function. Maksudnya tak ada graph pun lah. Okay, so apa yang akan jadi dekat sini? Untuk limit kita ni, memang tak ada limit. Okay, limit fx when x approaches to 10 from the right does not exist sebenarnya. Okay, so kejap Okay, does not exist. Kita tulis does not exist. Konsep dia lebih kurang sama dengan yesterday yang kamu cari limit lepas tu dapat undefined. Okay, maksudnya dia tak ada limit lah. Okay, dia tak ada graph daripada sebelah kiri, sebelah kanan dia. Okay, obviously kalau dah sebelah kanan does not exist, obviously kita punya limit fx when x approaches to 10 does not exist lah. Bila condition kedua pun dah tak boleh tak obey the condition, so kita tahu yang f10 is not equals to limit fx when x approaches to 10. So kita buat conclusion, f is discontinuous. At x equals to 10. Okay. Alright, last example. Senang je continuity ni. Okay, last example. Given fx, also piecewise function kita, satu dan negatif satu, satu sahaja nilai dekat situ. The question said, if fx is continuous for all values of x. So apa maksud fx is continuous for all values of x? Okay, kalau kamu perasan dekat sini pun x is less than 1. Contohlah, ini 1 kamu kan. Okay, ini ialah ax plus 5, ini ialah x square minus 1. Okay, nilai dia ialah daripada negative infinity ke infinity. And when the question said fx is continuous for all values of x, maksudnya kita boleh guna any value. Okay, tapi takkanlah kita nak guna x equals to 5, 7, negative 5. Okay, kita guna nilai yang ada lah. Okay, so macam kita nak cari value constant a dekat sini. Boleh nak buat condition nombor 1, condition nombor 2. Tapi kita pergi ke condition nombor 2 dulu. Sebab kita tahu kalau dia continuous, limit sebelah kanan kita pilih satu lah. Sama dengan limit sebelah kiri kita. Okay, so daripada sini sebenarnya kita dah boleh terus dapat jawapan. So konsep dia sebenarnya konsep yang sama dengan cari existence of limit lah sebenarnya. So x approaches to 1 from the right, function dia ialah x square minus 1. Limit x approaches to 1 from the left, function dia ialah x plus 5. Substitute the value.
A plus 5. So kita ada A sama dengan negative 5. Okay, sama konsep dengan existence of limit. Dah habis dah chapter 8 kita, selesai. Okay. Senang je continuity sebenarnya. Okay. Tengok sikit soalan tutorial. Okay. Okay. So, saya cakap tadi senang je continuity. Nak belajar senang lah. Nak fahamkan konsep senang. Condition nombor 1, condition nombor 2, condition nombor 3. Okay, so apa yang susahnya? Soalan dia yang susah. Okay, soalan dia boleh gabung. Ada modulus, tak ada modulus, ada piecewise function, ada nak fahamkan soalan lah yang susah. So, macam soalan 15 dekat sini. Soalan tak susah. Function dia mungkin kamu akan rasa kesusahan dekat sini. Okay, so saya nak kamu try buat dulu soalan-soalan ni. Next week kita akan discuss balik macam mana nak buat. Okay, please try all the questions untuk continuity. Okay, saya nak kamu datang kelas dengan dah ada something. Okay, kalau tak faham, tahu apa benda yang kamu tak faham. Okay. Saya tengok dulu. Okay, contoh soalan 5A. Okay, soalan 5A. A function f(x) is defined as ini. Okay, piecewise function. Determine whether f(x) is continuous at x equals to 3. Okay, so condition yang pertama ialah kita nak cari f3. Okay, kalau tadi saya cakap mesti ada tanda equal, sini tak ada tanda equal, sini tak ada tanda equal. So yang equalnya di sinilah. So just terus tulis f3 equals to negative 6 dekat situ. Okay, so ini ialah untuk f3 kamu. Dan untuk condition nombor 2 kamu, ini ialah untuk limit x approaches to 3 from the left. Ini ialah x approaches to 3 from the right. Okay, sama je konsep dia. Cuma mungkin dia akan tukar-tukarlah sikit soalannya. Okay. Alright, okay. Kita cuba sikit soalan nombor 6B. Lepas tu saya nak terus masuk dekat chapter 9. Saya tak nak kira semua lah. Jadi kejap. Soalan pasir 6B which function ini yang saya cakap function yang sama dengan yang kita dah discuss. Okay, 2 kali function ni keluar. Okay, so sekarang soalan B. Find the value of k such that gx is discontinuous at x equals to 8. Okay, so continuous. Continuous nombor 1 mesti kena sama dengan nombor 2. Okay, condition 1 mesti kena sama dengan condition 2. Discontinuous maksudnya nombor 1 tak boleh sama dengan nombor 2. Okay, ataupun limit dia tak boleh sama. Okay, apa-apa pun kita cari dulu nombor 1. Okay, condition nombor 1 kita. Okay, at x equals to 8. So F8. Sekejap saya buat number line. Saya fokus dekat 8 sahaja. So sebelah kiri 8 ialah x minus 2 over square root 2x minus 2. Sebelah kanan 8 ialah modulus 8 minus x over x minus 8 plus k. Okay, so F8 yang mana yang ada tanda equal, di sini ada tanda equal. Okay, so kita akan ambil function inilah. So kita substitute value 8 minus 2 over square root 2 times 8 minus 2. Berapa tu? Berapa nilai dia? 3. 3. Okay, tolong kira Okay, seterusnya kita pergi kepada condition kita nombor 2. Limit, sekejap
Ya, saya. Irfan Safwan nak apa? Tanya soalan ke? Sekejap tahu, bagi saya 1 minit je. Okay, alright. Okay, so condition pertama kita selesai, kita dah cari. Okay, pergi kepada condition yang kedua, which is kita nak cari x approaches to 8 from the right. So 8 from the right ialah yang di sini. Okay, so kita ada modulus 8 minus x over x minus 8 plus k. Okay, so ini konsep yang sama dengan apa yang saya dah explain dekat dalam kelas. Jangan terus ingat kamu pilih 8 from the right, jangan terus ambil nilai positif. Okay, nampak modulus, pecahkan dulu modulus kita. So kenapa kita tak ambil positif? Sebab satu positif, satu negatif. Okay, nilai di sini ialah untuk 8 minus x greater and equals to 0. Nilai di sini ialah 8 minus x less than 0. Okay, so kita dah belajar inequality, supposedly kamu tahu apa yang terjadi dekat sini. So untuk yang ini, kita ada 8 minus x greater and equals to 0. 8 kita bawa pergi sebelah. Okay, ataupun sebenarnya kita bawa negative x. Negative x greater and equals to negative 8. Kita divide by negative number, so dia jadi less than. Okay, so this one is x less and equals to 8. This one is supposedly x greater than 8, which means ini 8 from the right kita. Okay, function 8 from the right kita. Okay, so 8 from the left bukan function ni, sebab 8 from the left kita function yang lain. Okay, ini function 8 from the left kita. Kita just nak tengok yang ini saja, modulus 8 minus x. Okay, so sekarang kita ada limit x approaches to 8 from the right function tergantikan dengan, salah. Minta maaf. Sini 8 from the right kita. Okay, sini akan jadi 8 from the right kita. So, ini function untuk modulus ini. So, kita gantikan dengan negative 8 minus x over x minus 8 plus k. Okay, so ini benda yang sama. X tolak 8, so dia jadi 1. So kita ada limit x approaches to 8 from the right, 1 plus k. Okay, so itu cerita dia. 1 plus k ialah constant, masukkan 8 dekat dalam constant, tak jadi apa pun, tak tukar apa-apa, dia akan kekal sebagai constant. Okay, so limit x approaches to 8 from the right ialah 1 plus k. Okay, so kalau kita tak nak cari 1, kita dah ada 1 plus k kat sini, supposedly kalau kita cari limit sebelah kiri kita, kita akan dapat, maybe kita akan dapat jawapan 3 jugalah. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini ialah since kita tahu gx is discontinuous at x equals to 8. Okay, kalau dia continuous, limit x approaches to a kita, 8 kita, okay, which is inilah 1 plus k kita, mesti sama dengan condition nombor 1 kita, 3. Okay, kalau dia continuous. Tapi dia cakap discontinuous ataupun not continuous. So apa yang kita kena letak dekat sini ialah not equal. Okay, so 1 plus k is not equals to 3. So k is not equals to negative 3. Ada pula 2. Okay, k is not equals to 2. Tapi soalan ni cakap find the values of k so that gx is discontinuous. Kita just tahu k is not equals to 2. So what is the value of k kita? Okay. So k boleh jadi any number kecuali 2. So macam mana nak tulis tu? K is any value ataupun semua real number
kecuali 2. Okay, so itulah jawapan dia. Yang ni kamu dah belajar dekat dalam kamu punya topik inequality kamu. Okay, ataupun boleh juga tulis itulah cerita, itulah cara dia tulis. Okay, ini kalau nak jawab soalan yang dia tanya discontinuous. Konsep yang sama macam continuous, bezanya kat sini kamu tulis not equal, tapi K kita ialah semua real number kecuali nombor tersebut lah. Boleh faham? Okay ke? Boleh, Miss. Okay. Alright. So dengan itu saya tutup chapter 8 dengan serapat-rapatnya dengan dengan harapan kamu boleh buat soalan chapter 8. Okay, so for this weekend, please try as many questions as possible. Okay, sebab next week 1 jam saja yang kita akan spend untuk chapter 8 and the rest kita akan terus pergi kepada chapter 9.